Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali, kali ini Cikgu Hasmah akan jelaskan pula tentang sejarah tingkatan 5 bab 8 iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Kita akan lihat bagi tajuk pembangunan ekonomi, rancangan pembangunan 5 tahun. Untuk makluman murid-murid, sebelum ni cikgu telah jelaskan tentang rancangan 5 tahun tahap yang pertama. Kali ini kita lihat pula rancangan 5 tahun tahap kedua. Rancangan 5 tahun tahap kedua iaitu rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975, rancangan Malaysia tahap ketiga 1976 hingga 1980, rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985 dan rancangan Malaysia kelima pada tahun 1986 hingga 1990. Rancangan Malaysia kedua iaitu pada tahun 1971 hingga 1975 merupakan rancangan 5 tahun pertama di bawah dasar ekonomi baharu, iaitu yang bermatlamat untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan juga wilayah, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menambah pendapatan dan menyediakan pekerjaan, menyusun semula masyarakat, menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi, iaitu program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan, agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah ditubuhkan untuk melaksanakan program pembangunan wilayah. Agensi lain juga ditubuhkan khususnya untuk membantu golongan petani, menggalakkan perusahaan dan perdagangan serta memajukan bandar. Contoh bagi agensi kerajaan tersebut ialah LPN, iaitu Lembaga Beras dan Padi Negara, tujuannya untuk menstabilkan harga padi. Lembaga Kemajuan Ikan Negara LKIM membangun dan memodernkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan. Rancangan Malaysia ketiga pada tahun 1976 hingga 1980 merupakan rancangan lanjutan bagi rancangan Malaysia kedua yang terus mendukung aspirasi DEB iaitu Dasar Ekonomi Baru. Usaha untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat diteruskan, meneruskan program pembangunan pertanian dan perindustrian yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti. Program ini juga memberi peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Seterusnya melaksanakan pembukaan tanah secara besar-besaran seperti ke Johor, ke Tengah, Dara dan juga ke Sedar. Semuanya untuk memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit kerana keperluan ekspor serta membangunkan bandar baharu. Rancangan Malaysia keempat yang diadakan pada tahun 1981 hingga 1985 pula merupakan rancangan yang mendukung aspirasi dasar ekonomi baru tetapi dalam keadaan kelembapan ekonomi. OKRMK 4 mula menumpukan perusahaan berat yang berasaskan modal, teknologi tinggi serta tenaga kerja mahir. Penubuhan HICOM adalah untuk mengenal pasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh sektor swasta. Seterusnya, pelaburan modal asing digalakkan, maka perusahaan baru dibuka seperti di Skudai Johor, Senawang Negeri Sembilan, di Bintulu, Sarawak serta di Menggata dan Likas, Sabah. Zon perdagangan bebas diperkenalkan di Bayan Lepas Pulau Pinang dan di Sungai Selangor. Seterusnya, dalam rancangan Malaysia keempat, kelemahan dan struktur perindustrian negara dikenal pasti oleh Kajian Dasar Perindustrian Malaysia. Pelan induk perindustrian pula menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya. Dalam hal ini, dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia dilaksanakan dengan melibatkan sektor swasta. Penglibatan sektor swasta diharap dapat mengurangkan beban keuangan kerajaan. Projek kereta Proton di Shah Alam diadakan untuk pasaran tempatan dan juga ekspor.
Seterusnya, bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian Bumiputera dengan kaum bukan Bumiputera, Permodalan Nasional Berhad PNB telah ditubuhkan dan skim amanah saham nasional AASN dilancarkan. Dasar Pertanian Negara pula bermatlamat memoden dan menggiat semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Rancangan Malaysia keempat telah mencatatkan KDNK 5.8% setahun. Pendapatan per kapita pula meningkat 4.4% setahun menjadi RM4,000 juta pada tahun 1985. Baiklah, seterusnya kita lihat pula rancangan Malaysia kelima pada tahun 1986 hingga 1990. RMK kelima ini untuk meningkatkan perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlisenan dalam sektor swasta. Syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian. Ini untuk menambah lagi pelaburan di negara kita Malaysia. Kerajaan berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensinya agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan. Seterusnya, penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancangkan lagi industri pelancongan, terutama dengan pelancaran Tahun Melawat Malaysia. Satu lagi penekanan dalam rancangan Malaysia kelima ini adalah penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan. Kita gunakan sepenuhnya. Seterusnya, pembangunan luar bandar diberikan perhatian di mana penggunaan tanah lebih cekap. Industri desa seperti kraftangan digalakkan di kalangan penduduk. Kredit diperluaskan, misalnya Bank Pertanian Malaysia, skim pinjaman khas pertanian dan amanah ikhtiar Malaysia. Seterusnya kita lihat pula kejayaan rancangan pembangunan 5 tahun 1971 hingga 1990. Kita dapat lihat dalam rancangan pembangunan ini telah dapat merapatkan jurang perbezaan antara kaum dan juga wilayah. Ini iaitu jurang perbezaan pendapatan. Kadar kemiskinan menurun dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Selepas rancangan Malaysia yang kelima ini, hak milik modal saham Bumiputera 20.3%, sedangkan sasaran 30%, bermaksud belum lagi tercapai. Sebaliknya, hak milik modal saham bukan Bumiputera melebihi sasaran 40% saja, tetapi mereka mendapat 46.2%. Dan ini bermakna dasar ekonomi baru memberikan manfaat kepada semua kaum. Hak milik modal saham asing hanya tinggal 33% sahaja. Dan insya-Allah kejayaan rancangan pembangunan Malaysia ini akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa dalam rancangan pembangunan yang seterusnya. Okey, baiklah. Di sini cikgu senaraikan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang tidak terdapat di dalam buku teks sejarah, ya. Sebab itu sampai kepada rancangan Malaysia yang kelima saja. Yang keenam pada tahun 1191 hingga 1195, rancangan Malaysia yang ketujuh 1186 hingga tahun 2000, rancangan Malaysia ke-8 2001 hingga 2005, rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010. Rancangan Malaysia yang ke-10 2011 hingga 2015, rancangan Malaysia yang ke-11 2016 hingga 2020. Tahun ini adalah tahun terakhir bagi rancangan Malaysia yang ke-11 dan banyak pula dugaan kita dengan pandemik COVID-19-nya, dan insya-Allah kita akan meneruskan. Kita tahu semua pemimpin negara, semua rakyat berusaha untuk memastikan ekonomi Malaysia terus meningkat.
Dan rancangan Malaysia ke-12 akan bermula pada tahun hadapan 2021 hingga 2025. Baiklah, akhir sekali jom kita doa sama-sama. Semoga ekonomi Malaysia terus berkembang maju. Rakyat dapat hidup aman dan damai. Dan murid-murid, silalah pastikan baca untuk maklumat lanjut perancangan pembangunan 5 tahun. Tahap kedua, sila rujuk buku teks sejarah tingkatan 5 muka surat 201 hingga 206 bagi bab pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. InsyaAllah cikgu akan buat lagi video untuk ulang kaji SPM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.